Kali ni kita nak belajar tentang neuron. N-E-U-R-O-N, neuron. Dalam subjek sains, kita panggil sel saraf. Dalam biologi, kita panggil neuron. Benda yang sama. Okey, neuron berfungsi untuk menghantar maklumat. Maklumat mestilah dalam bentuk isyarat elektrik. Maklumat dalam bentuk isyarat elektrik dinamakan impuls saraf. Jadi, neuron ialah sel saraf yang berfungsi menghantar maklumat dalam bentuk isyarat elektrik yang dinamakan sebagai impuls saraf. Struktur asas neuron. Neuron terdiri daripada dua komponen utama iaitu badan sel dan gentian saraf. Badan sel mengandungi nukleus dan sitoplasma. Daripada badan sel terkeluar unjuran gentian yang dinamakan dendron dan akson. Jika unjuran gentian menghantar impuls saraf ke dalam badan sel, maka unjuran gentian ini dinamakan sebagai dendron. Dendron menghantar impuls saraf ke dalam badan sel. Jika unjuran gentian menghantar impuls saraf ke luar dari badan sel, maka unjuran gentian ini dinamakan sebagai akson. Akson menghantar impuls saraf ke luar badan sel. Dendron ke dalam, D dan D, akson ke luar. Okey? Mari kita bincang pasal dendron sikit lagi. Dendron bercabang membentuk gentian halus yang dikenali sebagai dendrit. Dendrit ni apa? Dendrit ialah cabang dendron. Rangsangan akan merangsang dendrit untuk mencetuskan impuls saraf. Impuls saraf ini akan dihantar ke badan sel. Dendrit juga boleh melekat pada sel-sel reseptor. Apabila sel-sel reseptor menerima rangsangan, ini akan merangsang dendrit untuk mencetuskan impuls saraf. Selain itu, dendrit dapat dirangsang oleh impuls saraf yang sampai pada bonggol sinaps neuron lain. Apa yang berlaku kalau dendrit dirangsang? Ya, impuls saraf akan tercetus pada dendrit dan seterusnya dihantar ke badan sel. Akson. Akson menghantar impuls saraf ke luar badan sel. Akson bercabang membentuk terminal akson. Pada bahagian hujung terminal akson terdapat bonggol sinaps. Bonggol sinaps ini akan berada berdekatan dengan dendrit neuron bersebelahan ataupun berada pada efektor. Akson dan dendron diselaputi dengan membran penebat yang dinamakan salut melin. Agak-agaklah, salut melin ni diperbuat daripada apa? Fungsi dia sebagai penebat kan? Jadi, salut melin ni diperbuat daripada lipid. Di sepanjang salut melin terdapat celahan yang dinamakan nodus Ranvier. Salut melin menyaluti dendron dan akson tetapi ada kawasan yang terdedah membentuk celahan yang dinamakan nodus Ranvier tadi. Nodus Ranvier ini ada fungsi tau. Impuls saraf boleh melompat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang berikutnya. Ini mempercepatkan kadar pengaliran impuls saraf. Berbalik semula kepada salut melin. Selain berfungsi sebagai penebat kepada impuls saraf dan mempercepatkan kadar pengaliran impuls saraf, salut melin juga melindungi gentian saraf daripada kecederaan dan membekalkan nutrien kepada neuron. Salut melin ni kita jumpa pada neuron aferen dan neuron eferen sahaja. Interneuron tak ada salut melin. Jom ulang semula. Komponen-komponen asas neuron ialah badan sel, dendron, dendrit, akson, terminal akson, bonggol sinaps, salut melin dan nodus Ranvier. Next, terdapat 3 jenis neuron iaitu neuron aferen, neuron eferen dan interneuron. Pernah dengar tak? Okey, kita belajar dulu apa itu neuron aferen dan neuron eferen.
Ini dia neuron aferen. Neuron aferen juga dikenali sebagai saraf deria. Perhatikan struktur bulat ni. Ini ialah badan sel. Bagi neuron aferen, badan sel terletak di tengah-tengah antara dendron dan akson. Neuron aferen mempunyai gentian saraf, dendron dan akson yang panjang. Saya selalu bayangkan aferen macam huruf A besar. Huruf A besar ada dua kaki yang sama panjang dan badan berbentuk segitiga di tengah-tengah. Kaki-kaki ini ialah dendron dan akson. Badan berbentuk segitiga ialah badan sel. Jadi, A untuk aferen. A untuk aferen. Dendrit neuron aferen bermula pada reseptor atau organ deria. Neuron aferen menghantar impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf pusat. Ini bermaksud neuron aferen menghubungkan organ deria dengan pusat integrasi. Dalam suatu koordinasi gerak balas mestilah bermula daripada rangsangan pada deria kan? Jadi, koordinasi bermula dengan aferen. Jom kita rehat sebentar sambil menyanyikan lagu ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. I love you. Huruf apa mula-mula? Huruf A. Jadi, impuls saraf bermula dengan huruf apa? Huruf A, aferen. Neuron aferen terdapat dalam akar dorsal pada saraf spina. Masih ingat tak dalam video yang lepas dah belajar? Badan sel neuron aferen terlekat dalam ganglion akar dorsal. Jenis neuron yang kedua ialah neuron eferen. Neuron eferen juga dikenali sebagai saraf motor. Mari kita kaji struktur neuron eferen. Kalau kita tengok, badan sel berada di hujung. Dendron terkeluar daripada badan sel. Dendron ini pendek-pendek. In kontras, aksonnya sangat panjang. Untuk pengetahuan tambahan, akson terpanjang dalam badan manusia lebih kurang 1.5 meter panjang, iaitu akson yang menghubungkan hujung jari kaki dengan saraf tunjang. Next, neuron eferen terletak dalam akar ventral pada saraf spina. Badan selnya berada dalam jirim kelabu saraf tunjang. Neuron eferen menghantar impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Eferen, efektor. Eferen, efektor. Eferen, efektor. Macam mana nak bezakan neuron aferen dan eferen? Saya cadangkan kamu ingat aferen dulu. Kalau kamu ingat neuron aferen, secara automatik kamu akan dapat bayangkan apa itu neuron eferen. Dari segi penghantaran impuls saraf dihantar bermula dari neuron aferen dan berakhir di neuron eferen. Huruf A dulu, lepas tu barulah huruf E. Neuron terakhir ialah interneuron yang menghantar impuls saraf dari neuron aferen ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron eferen. Jadi, interneuron ni berada di antara neuron aferen dan neuron eferen. Struktur utama interneuron ialah badan sel. Daripada badan sel terkeluar gentian saraf dendron dan akson yang agak pendek. Ingat, interneuron tidak ada salut myelin. Jadi, struktur interneuron sedikit berbeza daripada neuron aferen dan neuron eferen. Interneuron terdapat dalam sistem saraf pusat sahaja. Seluruh sel berada dalam jirim kelabu saraf tunjang. Apa fungsi interneuron? Interneuron menghantar impuls saraf dari neuron aferen ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron eferen. Dah pun habis pasal 3 jenis neuron. Sekarang kita bincangkan sedikit tentang soalan yang berkaitan dengan subtopik neuron. Soalan perbandingan antara neuron memang famous. Pelajar mesti kena tahu buat perbandingan. Perbandingan maksudnya persamaan dan perbezaan. Soalan mungkin suruh bandingkan antara neuron aferen dan neuron eferen. Yang ni soalan yang agak biasa.
Yang kurang biasa kalau disuruh compare neuron afferent dengan interneuron ataupun compare neuron efferent dengan interneuron. Soalan yang lagi luar biasa kalau kena bandingkan ketiga-tiga neuron. Okey? Persamaan neuron-neuron. Bila nak jawab soalan persamaan, mulakan jawapan dengan kedua-dua ataupun ketiga-tiga. Contohnya, soalan suruh bandingkan antara neuron afferent dan neuron efferent. Dari segi fungsi, kedua-dua neuron menghantar maklumat dalam bentuk isyarat elektrik yang disebut sebagai impuls saraf. Kedua-dua neuron menghantar impuls saraf dalam satu hala, iaitu dari dendron ke badan sel dan akhirnya ke akson. Dari segi struktur, kedua-dua neuron mempunyai badan sel dan gentian saraf. Kalau soalan esei, lebih baik kita huraikan sedikit. Contohnya, kedua-dua neuron mempunyai badan sel yang mengandungi nukleus dan sitoplasma. Kedua-dua neuron mempunyai gentian saraf iaitu dendron dan akson. Dendron bercabang membentuk dendrit. Dendron menghantar maklumat ke dalam badan sel. Kedua-dua neuron mempunyai akson. Akson bercabang membentuk terminal akson. Terminal akson berakhir dengan bonggol sinaps. Akson menghantar impuls saraf ke luar badan sel. Okey, boleh kan? Perbezaan pula. Soalan suruh terangkan perbezaan antara neuron afferent dan neuron efferent. Contoh jawapan dalam bentuk ayat. Neuron afferent berfungsi menghantar impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf pusat manakala neuron efferent berfungsi menghantar impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Kita guna perkataan manakala kalau nak jawab soalan perbezaan. Okey? Perbezaan kedua. Neuron afferent berada di dalam akar dorsal pada saraf spina, manakala neuron efferent berada di dalam akar ventral pada saraf spina. Perbezaan ketiga dari segi kedudukan badan sel pada neuron. Kita boleh cakap, badan sel neuron afferent berada di antara dendron dan akson, manakala badan sel neuron efferent berada pada salah satu hujung sel. Keempat, badan sel neuron afferent berada di dalam ganglion akar dorsal pada saraf spina, manakala badan sel neuron efferent berada dalam jirim kelabu saraf tunjang. Perbezaan kelima, neuron afferent mempunyai dendron dan akson yang panjang, manakala neuron efferent mempunyai akson yang panjang tetapi dendron yang pendek. Okey, semula. Yang ni perkataan manakala tu tak kuat. Kita buat semula. Perbezaan kelima. Neuron afferent mempunyai dendron dan akson yang panjang, manakala neuron efferent mempunyai akson yang panjang tetapi dendron yang pendek. Baru puas hati. Okey. 5 perbezaan ni selalu ada dalam skema. Tambahan 2 lagi ni yang tak berapa nak ada dalam skema tapi masih lagi menunjukkan perbezaan antara neuron afferent dan neuron efferent. Okey. Perbezaan ke-6. Dendrit neuron afferent bermula pada reseptor, manakala dendrit neuron efferent terletak dalam jirim kelabu saraf tunjang. Perbezaan terakhir, terminal akson neuron afferent terletak dalam jirim kelabu saraf tunjang, manakala terminal akson neuron efferent berakhir di efektor. Banyak kan? Tapi senang je. Kita belajar teknik mengolah ayat je. Kalau kita faham ketiga-tiga jenis neuron, kita akan dapat buat perbandingan. Tambah dengan kemahiran kita menulis, settle masalah. Tak perlu pun guna ayat-ayat power. Guna ayat yang skema atau ayat robot macam yang kita bincangkan tadi. Pemeriksa akan tengok point atau keyword sahaja. Itu lebih penting. Okey, baiklah. Dah habis pun video kali ni. Nanti kita sambung bahagian penghantaran maklumat merentasi Synapse pula. Kalau ada soalan, komen ke, kritikan ke, cadangan ke, cakap je, okey? Jangan malu-malu.
Sampai kita berjumpa lagi. Jaga diri semua. Selamat berpuasa. Bye-bye.